ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وطبيب قلوبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه وأولاده وقرباته وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan inayah, taufik dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita ruang dan peluang serta kesempatan kepada kita untuk bertemu dan berhimpun pada malam hari yang mulia ini, pada bulan yang mulia ini, pada tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat-Nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan segala macam dosa dan noda, kesalahan dan maksiat yang telah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bermohon agar Allah Subhanahu wa taala merahmati umur kita, memberkati sisa umur kita dengan menganugerahkan kepada kita Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam mereka-mereka yang mendapat bahagian yang baik dengan kedatangan Ramadan pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan untuk memberikan apa yang kita inginkan dari kebaikan dunia dan juga akhirat. Allahumma amin. Tuan-tuan ma'asyiral muslim muslimat rahimakumullah, secara jujurnya saya tak tahu nak cakap apa. Kita dah sampai pada 3 semester yang terakhir. Masing-masing daripada kita dah pandai dah buat kerja, dah tahu dah apa nak kena buat. Dah sampai malam 23 ni nak cerita apa lagi. Oh, banyak tok guru kita duk main habar dah. 10 yang terakhir bukanlah satu tempoh untuk kita mengulang kaji. 10 yang terakhir daripada Ramadan ini adalah waktu kita memecut, waktu kita buat kerja sebanyak-banyaknya. Kita yang inginkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat-Nya, kita inginkan kebaikan daripada Allah Taala dengan Ramadan ini, kita mahukan sekalian peruntukan yang Tuhan peruntukkan untuk kita dalam bulan ini, kita ingin mendapat bahagiannya. Untuk itu, tuan-tuan ma'asyiral muslim muslimat rahimakumullah, saya dengar dari Tok Imam kita baca sebelum witir tadi, sebelum kita start solat witir, apa? Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Betul? Mana Pak Imam kita? Yang saya kira kalau saya tak salah dengar, fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, jika hamba aku, maka apabila hamba-Ku bertanya tentang aku, kata Allah Taala, fa inni qarib, kata Allah, sungguhnya aku dekat. Bermaksud apa? Daripada awal Ramadan sampai detik hari ini, apa yang kita buat itu adalah perumpamaan bagi kita membina satu jambatan yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jambatan yang kita bina itu elok bahannya, jambatan yang kita bina itu kukuh sifatnya, maka kita akan berasa aman dalam meniti perjalanan itu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita gunakan bahannya daripada yang kurang bermutu, daripada kurang yang baik,
dan kita bina jabatan tersebut dengan sifat yang tidak kukuh, wal'iyazubillah, mungkin kita tak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang hari ini umat manusia lupa. Dia ingat bila masuk 10 malam yang terakhir baru dia nak buka kitab, semayang sunat, baru nak buka kitab, apa niat semayang tahajud, apa cara semayang tasbih, baru nak. Sehingga kalaulah pada 10 yang terakhir ini baru dia nak himpun bahan, baru nak start bina, bila dia boleh sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuan-tuan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya bercakap untuk diri saya sendiri. Allah Ta'ala bagi kita kesempatan sampai detik ini. Apa yang telah kita lakukan dengan waktu yang Tuhan bagi kepada kita? Allah Ta'ala bagi pada kita masa. Ke arah manakah kita gunakan masa tersebut? Dan ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, sebab tu saya sebut untuk diri saya sendiri. Berapa ramai manusia yang Nabi habar. Apa kata Nabi? Kam min qa'imin laysa lahu jazaa'u min qiyamihi illa at-ta'ab wan nasab. Kata Nabi, kam min qa'imin, berapa ramai orang yang qiyam, yang bangkit buat ibadat, kata Nabi. Kam min qa'imin, berapa ramai orang yang bangkit buat ibadat, laisa lahu jazaa'u min qiyamih, dia tak dapat apa-apa balasan daripada qiyam dia, illa ta'ab wan nasab, melainkan penat dan juga letih. Dengan lidah Nabi SAW bagi tahu kepada kita satu keadaan umat manusia yang mereka sibuk kononnya untuk bina hubungan dengan Allah Ta'ala pada pecutan masa yang terakhir ini. Dia rasa daripada awal dia dah buang masa, banyak perkara sia-sia, maka ada kesempatan pada 10 yang terakhir ini dia nak pulun. Kata Nabi, laisa lahu jazaa'u min qiyamih, dia tak dapat apa-apa daripada balasan dia, daripada qiyam dia, melainkan penat dan juga letih. Namun begitu, itu bukanlah kata putus untuk kita berhenti dah. Kalau macam tu ustaz kata tak dapat apa-apa, tak payah buat qiyamul lail apa pun dah. Tak juga. Kita ada pula satu bahagian nanti, ar-raja, berharap kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, selama hari ini aku lalai. Ya Allah, selama hari ini aku telah buang masa pada perkara yang sia-sia. Jangan kau azab aku dengan lalai aku, ya Allah. Jangan kau siksa aku dengan sebab lalai aku, ya Allah. Ampunkan dosa aku, ya Allah. Ar-raja, berharap. Kita sedar ke diri kita ni suka benda yang tak patut. Kita suka buat benda yang tak bagi manfaat kepada kita, dalam urusan agama kita maupun urusan dunia dan ukhrawi kita. Kita suka buat benda yang sia-sia. Minta ampun. Kata Allah Ta'ala, mereka-mereka yang akan masuk ke dalam syurga, alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun, kata Allah, mereka-mereka yang akan mewarisi syurga firdaus dan masuk duduk dalamnya. Apa sifatnya? Wa 'anil lagwi mu'ridun, atas perkara yang sia-sia itu mereka berpaling, yakni mereka meninggalkan perkara yang sia-sia. Kita banyak buat yang sia-sia. Puasa kita sia-sia, dah lapar, letih,
dahaga, hangat, semua ada. Tapi kita tak mau ingat Tuhan juga. Kita masih sombong lagi. Dalam keadaan letih tak larat kita tak mau mengadu di hadapan Allah Ta'ala. Kita tak mau tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Kita banyak kali cerita mengkisahkan tentang kejadian nafsu. Bagaimana nafsu Allah Ta'ala lemahkan dia dengan sebab tak makan dengan tak minum. Hari ini kita menghadapi keadaan yang serupa. Apakah dengan keadaan tak makan tak minum hari ini nafsu kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau di awal kejadian nafsu dengan sebab Allah Ta'ala tak bagi dia makan, tak bagi dia minum, tarik segala subsidi dia, akhirnya dia mengaku anta rabbi wa ana abduka wat'imni wasqini ya Rab. Engkaulah Tuhan, akulah hamba, kata nafsu. Bagilah aku makan, bagilah aku minum. Satu ketika dahulu dengan sebab tak makan tak minum, hari ini kita menjalani keadaan yang serupa dengan itu. Apakah kita mengaku Allah sebagai Tuhan hari ini? Hari ini adakah kita merintih di hadapan Allah? Engkaulah yang maha kuasa, ya Allah, aku tak ada kuasa. Kau sajalah tempat aku bersandar, ya Allah. Atau hari ini ada di antara kita yang sombong. Aku orang pandai, aku mengaji tinggi, aku ada sijil itu, aku ada sijil ni, kalau aku tak buat orang kata apa? Orang panggil aku ustaz, kalau aku tak buat orang kata apa? Hari ini kita buat taat, kita buat ibadat hanya memikirkan apa kata orang kepada kita. Apakah kita fikir apa yang Tuhan kata kepada kita? Dalam taat kita, dalam ibadat kita, di manakah bahagiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab itu Tuhan sebut dalam surah Al-Kahfi, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali kamu buat syirik kepada Allah dalam ibadat kepadanya dengan sesuatu apapun. Tuan-tuan ma'asyiral muslimin, hari ini saya habaq, kita sebut hari ini, detik ini, tuan-tuan buka puasa tadi, apakah segairah hari pertama buka puasa? Hari ini tuan-tuan mari buat ibadat qiyamul lail, tuan-tuan buat ihya Ramadan, tuan-tuan buat tarawih. Apakah segairah malam pertama? Besok pagi tuan-tuan akan makan sahur. Apakah sahur besok pagi segairah sahur hari pertama? Atau grafnya makin menurun? Hari ini kita kata tak makan esok pun tak apa. Hari ini kalau buka puasa tak dapat roti john pun tak apa. Nak banding hari pertama capeciau, nak kena ada undi-undi, nak kena ada karipak, nak kena ada ayak timun, ayak tebikai mau kena ada, nasi mau kena ada. Hari pertama ni sampai hari ni dapat ayak pun cukup dah. Hal keadaan kita hari ini, graf kegairahan kita dalam ibadat itu sedang menurun. Gairah kita dalam buat ibadat itu sedang menurun. Sedang semakin berkurangan gairah kita dalam ibadat. Apa kata Nabi? Lis-sha'imi farhatan yafrahu hina yuftiru wa yafrahu hina yalqahu rabbah. Kata Nabi, bagi orang puasa tu ada dua kegembiraan. Yang pertama, dia bergembira ketika dia berbuka puasa. Hari ini kegembiraan tu tak ada dah. Hari ini tak ada kegembiraan buka puasa dah. Hari ini gembira dia pergi duduk mana? Nak siap persiapan raya. Nabi sebut yafrahu hina yuftir. Dia bergembira ketika dia membatalkan puasa dia kerana Allah. Dia dah tak ada dah perasaan seronok tu. Tak ada dah seronok tu. Nak buka puasa, inilah puasa kita. Ni Allah Ta'ala bagi kita nikmat, boleh makan lagi, ada makanan untuk buka puasa. Tak ada dah perasaan tu. Dan yang kedua, yafrahu hina yalqahu rabbah.
Kegembiraan yang kedua bagi orang yang berpuasa, kata Nabi, dia bergembira ketika bertemu dengan Tuhannya. Ihtimal maksudnya, yang pertama dengan ibadat. Kita bertemu Allah Ta'ala dengan ibadat. Seronok ke tak ibadat kita hari ni? Kalau duk tengok hari ni dengan hak pertama saya mai hak kita buat lepas maghrib, lepas isyak dulu, bilangannya berkurang lah. Betul? Tak penuh sampai belakang. Kemah tu buat apa dulu? Pergi sewa tu buat apa? Antara weh? Tak sewa. Pasang pun sewa. Kita bukan nak kata apa, tapi itulah dia. Pasal apa? Tuan-tuan kena banyak-banyak bersyukur. Kita semua kena bersyukur. Kalau sampai saat ini kita masih lagi ada hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk daripada mereka-mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memilih daripada sekalian makhluknya, ditapis. Barang yang disaring dan ditapis ni makin banyak atau makin sikit? Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab pernah berdoa, Allahumma ja'alni minal galil. Ya Allah, jadikan aku daripada bilangan yang sikit itu. Kau lama kau sikit. Kata Umar, ya Allah, jadikan aku daripada yang sikit itu. Maka dia bergembira dengan ibadat dia. Dia bergembira bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kegembiraan yang kedua ini juga ihtimal maknanya bertemu Tuhannya dengan makna mati. Dia bergembira kalau dia boleh mati bulan puasa ni. Mati dalam bulan puasa. Aku mati dalam keadaan ibadat. Aku mati dalam keadaan aku meninggalkan dunia, meninggalkan makan dan minum kerana Allah Ta'ala. Aku mati dalam keadaan aku sedang berpenat, aku sedang berlelah dalam melakukan taat dan ibadat kepada Allah, sungguh pun dengan hanya tak makan. Bukankah itu yang Nabi sebut, tidurnya orang yang berpuasa itu dikira ibadah. Kerana apa? Dia tidur dalam keadaan lapar, dia tinggalkan makan dan minum kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam lapar dia kerana Allah, dia tidur. Tidurnya itu Allah Ta'ala bagikan pahala. Hari ini kita tinggal makan dan minum kerana apa? Hak besok pagi makin song, makan sampai waktu imsak, sampai waktu yang kemuncak daripada makan, berhenti tu kerana apa? Kita duduk tengah makan ni, tiba-tiba dengar Allahu Akbar. Wah, berhenti tu kerana apa? Kerana azan subuh dah masuk waktu bermulanya puasa. Betul? Kalau waktu itu kita sebut aku berhenti makan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu yang tak ada dalam diri kita hari ini. Termasuklah pada saat kita berpuasa, sampai saat kita membatalkan puasa kita. Kita buat pilihan, aku nak batalkan puasa aku dengan mengambil sesuatu daripada makanan masuk dalam mulut. Batal puasa, ambil satu-satu daripada makanan masuk dalam mulut, memasukkan sesuatu ke dalam rongga, itu membatalkan puasa. Kita ambil kurma masuk sebiji, batal puasa. Masuk tu kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah kita orang yang meninggalkan makan dan makan dia akan makanan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup dia sepanjang hari itu duduk dalam keadaan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kat situ yang kadang-kadang banyak manusia gagal. Termasuk kita yang bercakap. Kita rasa hari ini kita puasa, kita tak makan, tak minum kerana apa? Kita mampu. Kalau aku sakit, aku tak mampu nak puasa. Hari ini aku mampu puasa kerana apa? Kerana aku sihat.
Kerana aku sihat, aku tak sakit, aku ada kemampuan, aku puasa. Kalaulah puasa itu Allah Ta'ala berikan kepada yang mampu, yang memiliki kemampuan itu, Allah Ta'ala letakkan puasa, nescaya gajah lebih banyak puasanya daripada kita. Gajah lebih banyak puasanya daripada kita. Allah Ta'ala meletakkan puasa itu bukan kepada kemampuan, tetapi Allah Ta'ala meletakkan puasa itu kepada kita. Kerana apa? Di awal ayat tu guru kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saat Allah Ta'ala meletakkan puasa itu kepada kita, dipanggilnya kita dengan panggilan hai sekalian orang-orang yang beriman. Dia tak panggil hai sekalian orang yang berkuasa, hai sekalian orang yang mampu. Tak, dia panggil orang yang beriman. Atas dasar iman itulah kita menjunjung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tahu kita dah duduk di hujung-hujung, yang kalau saya cerita sampai saat ini dengan perbahasan yang semacam ni, Ustaz, kami dengar awal dulu dah, lama dah kami dengar benda ni, cukup dah lah. Ni kita dah duduk di hujung dah. Mau patut Ustaz mau cerita tentang kelebihan 10 malam yang terakhir. Ni qiyamul lailnya, ini Lailatul Qadarnya. Sebab tu saya sebut di awal tadi, Ramadan kita membina jambatan yang akan menghubungkan kita dengan Allah. Kalau jambatan ni kukuh, bahan binanya bagus, arkiteknya bagus, maka jambatan itu akan kukuh dan akan menghubungkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak, mungkin pada permulaannya kita jatuh, mungkin ada antara kita di pertengahannya jatuh. Kalau binaannya tak cukup bagus, mungkin di hujungnya runtuh. Wal'iyazubillah, wallahu ta'ala, kita tak tahu keadaan kita. Kita berusaha untuk membina hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu, bila di hujung Ramadan, masuk Syawal, apa ucapan yang kita berikan kepada mereka-mereka yang bertemu dengan Syawal, yang mampu menghabiskan Ramadan, kemudian bergembira dengan kedatangan Syawal? Apa ucapan kita? Taqabbalallahu minni wa minkum min a'malis salihat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima daripada kita, daripada kamu sekalian amal yang saleh. Maksud dia apa? Ramadan ni yang milik orang beriman, dia buat kerja, maka di hujung daripada Ramadan itu waktu dia mendapat faedah daripada pelaburan dia. Kalau budak-budak masuk universiti, peperiksaan terakhir itulah yang akan menentukan sijil dia, CGPA dia, final exam. Kalau final exam dia tak hadir, apa jadi? Kalau dia tak ambil peperiksaan terakhir, dia tak masuk semester terakhir, dia tidak menghabiskan semester yang terakhir tersebut, dia tak berjaya melalui semester terakhir tersebut, apa jadi pada dia? Sia-sia pelajaran dia, sia-sia masa yang dia guna, sia-sia masa yang dia habiskan. Itu juga perlu dibagi perhatian. Apa dia? Malam terakhir kita, malam hari raya yang disebut oleh Imam Ghazali, 2 malam yang menjadi malam yang mustajab doa. 2 malam yang menjadi malam yang mustajab doa pada 2 malam hari raya, malam Aidul Fitri dan malam Aidul Adha. Berapa ramai orang yang tak hadir convocation ini, berapa ramai orang yang tak ambil transkrip dia pada hari convocation dia. Itu kita tengok ulama-ulama kita dulu, orang-orang alim kita dulu, bila malam hari raya apa mereka buat? Sembahyang sunat, tasbih. Kita tak buat dah. Kita duk kira malam 21, 23, 25, 27, 29. Itu pun kadang tak buat dah. 29 dia kata tak ada orang dah, Ustaz.
terlupa malam raya. Dia boleh hire mana-mana tu imam untuk memimpin qiyamul lail pada 10 malam yang terakhir, tapi pada malam terakhir malam hari raya tak ada yang memimpin. Sunnah itu telah ramai manusia tinggalkan. Saya ambil masa sedikit tuan-tuan. Saya berwasiat pada diri saya, jadikan pada malam hari raya tahun ni malam kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mengaku segala cacat kita, mengaku segala kurang kita, mengaku segala kelemahan kita di hadapan Allah sepanjang Ramadan ini. Rabbana taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana 'amma wa la tu'adzibna yawmal qiyamah. Rabbana taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah. Mengadu di hadapan Allah, ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah rukuk sujud kami, terimalah ibadat kami. Ya Allah, yang mana kurang daripada kami, tolonglah sempurnakan ya Allah. Mengadu, merintih di hadapan Allah pada malam hari raya. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini, ada masalah lagi? Ambillah. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini Ramadan yang menjadi permulaan kita membina hubungan yang baik. Sudahlah Ramadan yang lalu-lalu yang pernah singgah dalam hidup kita menjadi Ramadan yang sia-sia dalam hidup kita. Jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Ada masa yang sikit ini yang terbaki daripada kita, gunakan sebaik-baiknya untuk menjadikan Ramadan ini permulaan yang baik dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sepanjang Ramadan ini kita sanggup untuk meninggalkan seronok kita, kita melupakan segala penat, sakit, lelah kita kerana untuk mengihyakan Ramadan, maka jangan sampai semangat itu luntur dengan kedatangan Syawal. Kerana kita lihat yang lepas-lepas, seawal hari pertama kedatangan Syawal, manusia hilang semangat Ramadan. Subuh pagi raya sampai tak ada orang kadang-kadang. Tok Imam pun tak mat. Pak Imam pagi tadi, aku terlena pun pukul 3.30. Sedap-sedap pukul 7. Pasal apa? Mak Haji hang lah dia suruhnya aku lap itu lap ni, tukar situ tukar ni, isi kuih dalam balang apa semua, pukul 3 baru aku lena. Tak salah bergelombang dengan rendang, kita tak kata salah, tapi ambillah masa untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat bahagian dan jatah yang baik dengan kedatangan Ramadan pada kali ini. Saya kira cukup sekali itu dulu. Segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedang dalam satu kelemahan diri saya sendiri, saya minta maaf kepada semua dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri saya dan semuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan satu subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.